Istiadat unik di Negeri Sembilan, pemasyuran undang Luak Johor ke-15. Sebetulnya adat itu dengan istilah yang tepatnya ialah peraturan hidup. Lubuk Belangkas di Pantai Puteri Melaka menjadi sumber rezeki buat nelayan di sekitar. Nak jadi nelayan kena tempur, ribut, kena tahan hatilah. Kalau kata setakat ombak kecil ni dah patah hati, lebih baik tak payah jadi nelayan. Demi membantu golongan miskin, pelbagai inisiatif dan perkhidmatan disediakan dengan bayaran serendah 10 sen. Terlihat daripada segi kehidupan. Kita kerja, kita makan, kita minum, kita enjoy. Ada orang enjoy main bola, ada orang enjoy main badminton. Saya enjoy pergi tengok orang senyum. Negeri Sembilan yang terkenal dengan adat pepatih menyajikan istiadat unik pemasyuran pemimpin tempatan yang baru dilantik. Di Negeri Sembilan, apabila disebut acara adat, hendaklah menyembelih kerbau, bukan lembu ya. Inilah rambut yang saya simpan. Jurai keturunan saya dulu seorang perempuan. Penghujung bulan Mac lalu, penduduk di jajahan Luak Johor diraikan selama 5 hari dan 5 malam sempena istiadat kerjan. Jajahan Luak Johor merangkumi Johor, Gemencih, Gemas, Jeram, Padang, Palong, Tampin, Kuala Pilah dan Jempol. Kampung Tanggai, lokasi kediaman Datuk Undang Johor yang baru. Pelbagai aktiviti adat dan keagamaan bakal diadakan. Perigi lama yang dikenali sebagai Perigi Kodang berusia hampir 200 tahun. Tok Batin Alam Suhud, penyandang pusaka adat daripada jurai keturunan orang asli Johor. Dia antara tonggak utama memastikan istiadat kerjal berjalan lancar, terutamanya adat mandi berlangir. Ini tempat duduk Datuk Undang sebelum dia pergi bersiram lah. Sebelum dia bersiram, dia duduk rehat di sini dulu. Kalau dulu dia makan sirih, merokok lah sebagainya. Pemilihan kayu untuk pondok dibuat dengan teliti. Hanya kayu yang lurus dan tidak berbelit dipilih agar pemerintah undang kelak lurus dan telus. Sebatang paku pun tak guna untuk buat rumah ini, cuma diikat dengan rotan. Itu saja. Tapi setakat 10 orang nak goyang ni pun susah. Sebelum majlis kerjal berlangsung, perigi godang yang terletak di Kampung Bukit Istana berhampiran air mawang ini perlu dibersihkan. Perigi ini pula hanya kira-kira 100 meter dari makam Gobah. Kalau mengikut sejarah, undang ni dia adik-beradik dengan batin. Maknanya kita akan restui dia. Kalau tak dapat restu daripada kita, dia ni tak sah dia sebagai undang. Acara bersiram menjadi simbolik restu antara dua beradik. Abangnya Tok Batin memandikan adiknya, Datuk Undang. Perigi inilah yang kita gunakan untuk menaikkan setiap undang. Sebab kita ambil di sini, dia seorang yang boleh katakan yang perwira, dia ada ilmu pun dia ada. Mana dia ni seorang yang boleh katakan lengkap lah.
Jadi kita mandi di sini, kita berpendapatlah. Spirit itu, spirit daripada air yang dimandikan ke Datuk Undang yang bakal undang ni, dia akan dapat masuk ke dalam, sekurang-kurangnya meresap ke dalam jiwa undang yang baru. Mandi berlangir dalam istiadat kerjaan, umpama aku janji antara dua beradik. Ia rukun yang tidak boleh diubah dalam istiadat kerjaan. Tujuannya secara simbolik untuk membersihkan jasmani dan rohani Datuk Undang yang baru dilantik. Sebelum adat mandi berlangir berlangsung, air mandian disediakan. Antara bahan yang diperlukan ialah limau serta 7 jenis bunga. Ia dilakukan oleh Datuk Jenang, Datuk Adat dan Tok Batin. Setelah bersiram, Datuk Muhammad dikelilingi oleh Datuk Jenang dan buapak yang 6 Luak Johor menjalankan istiadat di Makam Gobah, iaitu Makam Datuk Abu Bakar, Undang Luak Johor yang ke-6. Semua peralatan mempunyai makna tersendiri. Dengan bersandar pada sebatang kayu bercabang 7, upacara menaikkan daulat dilakukan oleh Tok Batin. Keris diletak di bahu kiri dan kanan agar Datuk Undang sentiasa bersiap sedia. Yang seorang undang yang tinggi segala-galanya lah, dari segi pengetahuan, dari segi budi bahasa, dari segi ilmunya. Dan dia ni memerintah selama 20 tahun. Semasa dia memerintah ni maknanya keadaan di sini aman, damai dan disegani oleh orang lah. Rasmilah, kini Datuk Muhammad Abdullah sebagai Undang Luak Johor yang ke-15 menyandang gelaran sebagai Yang Teramat Mulia Datuk Johan Pahlawan Lela Perkasa Setiawan. Datuk Muhammad telah dilantik sebagai Undang Luak Johor pada 27 Mac 2016 oleh Datuk Jenang dan buapak yang 6 Luak Johor dalam satu kerapatan adat. Ramai orang keliru, mereka beranggapan bahawa menjadi pemimpin adat itu hanya menjaga adat nikah kahwin, adat bertunang, adat menjaga anak buah. Sebetulnya adat itu dengan istilah yang tepatnya ialah peraturan hidup. Daripada kita bangun sehinggalah kita tidur seharian itu, kita sentiasa dalam keadaan mengamalkan adat. Ini untuk bonsu daripada perut kebau ni. Kita lumur dengan kunyit dan garam, lepas itu kita bakar. Ini makanan eksotik ni tu ya. Inilah rambut yang saya simpan. Jurai keturunan saya dulu seorang perempuan. Undang Luak Johor dimulakan dengan Datuk Setiawan pertama, seorang pemimpin wanita. Undang Luak Johor kedua dan ketiga turut disandang oleh wanita, iaitu Datuk Setiawan kedua dan Datuk Setiawan ketiga. Dan majlis tahlil di Makam Setiawan turut menjadi acara wajib dalam majlis istiadat kerjaan. Sebelum kedatangan British lagi, sistem berundang tu memang telah ada di Negeri Sembilan, iaitu yang kita namakan undang yang 4 orang Datuk Undang. Undang Luak Johor ialah satu daripada 5 jawatan kebesaran Negeri Sembilan yang utama. 4 lagi ialah Undang Luak Rembau, Undang Luak Jelebu, Undang Luak Sungai Ujong dan Tunku Besar Tampin.
Di Negeri Sembilan, sistemnya ialah lebih kepada mufakat. Artinya, tuanku akan sentiasa mengambil pandangan Datuk Undang yang Empat apabila nak membuat apa-apa keputusan. Inilah perigi yang pernah digunakan oleh pemimpin wanita Undang Luak Johor terdahulu. Simboliknya lawatan ke perigi ini ialah untuk memperingati pengasas pemerintahan terdahulu. Inilah rambut yang saya simpan. Jurai keturunan saya dulu seorang perempuan. Apabila saya menyandang pusaka tahun 2007, saya menyimpan rambut saya ni. Sehinggalah sekarang saya tak potong. Tapi hari ini kita kena kemas. Saya gunting laki kanan dia, tapi saya masih mengekalkan tradisi itu lagi. Bagi mereka yang nak mengekalkan tradisi lah. Oh, ayah suka kuih kunci Datuk ni. Muhammad dan isteri Pandai, Tok Puan Faridah Hanum Jaafar dikurniakan 5 orang cahaya mata. Istiadat kerjaan dan pelantikan bapa mereka sebagai Undang Luak Johor mengubah kehidupan mereka 100%. Datuk Belinda Tan Mas. Ni bila ayah dah dapat menyandang pusaka adat ni sebagai Datuk Undang, anak-anak kena jaga maruah. Inilah orang pandang kita, ya. Jadi jangan sebab anak-anak nanti terpalit nama ayah dengan ibu. Bukan saja dia menjaga Amanah yang dipikul oleh Datuk Muhammad kesannya turut dirasai oleh ahli keluarga. Kalau Raja-Raja Melayu, kita namakan Hari Pertabalan. Bagi Datuk Undang yang Empat, kita menggunakan istilah istiadat kerjaan. Majlis untuk menjamu anak-anak buah dan juga orang ramai di dalam luak Datuk Undang itu sendiri, dan juga terbuka kepada semua orang, tidak mengira bangsa, agama dan kaum lah. Semua orang boleh datang. Di Negeri Sembilan, apabila disebut acara adat, hendaklah menyembelih kerbau, bukan lembu, ya. Jadi orang luar ramai tak tahu. Jadi kerbau tu signifikan dia macam Minangkabau tu memang kerbau lah dia punya penyembelihan. Begitu juga adat di Luak Johor. Ini untuk bonsu daripada perut kerbau ni. Kita lumur dengan kunyit dan garam, lepas tu kita bakar. Ini makanan eksotik ni tu ya. Banyak khasiat tapi kolesterol tinggi lah. Saja makan suka-suka tu. Ini orang Kerbau. Acara kemuncak dalam istiadat kerjaan ialah Majlis Santapan Beradat. Ia turut dihadiri perwakilan dari dalam dan luar negara. Turut hadir tetamu terhormat antaranya Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir turut hadir ke Majlis Santapan Beradat ini. Selain itu, Datuk Undang Luak Jelebu, Datuk Undang Luak Rembau dan Datuk Undang Luak Sungai Ujong serta Tunku Besar Tampin turut memeriahkan majlis. Siapa kata adat ni tidak sesuai di zaman moden hari ini? Dia berkembang sepanjang zaman, mengikut zaman. Kita tahu bahawa adat tu peraturan. Di Jepun contohnya, walaupun Jepun sudah sekian maju, berteknologi tinggi,
mereka masih lagi mengamalkan sistem raja. Majlis Istiadat Kerjaan di Luak Johor, suatu peristiwa unik dan bersejarah yang jarang sekali berlaku. Ia hanya diadakan sekali sahaja ketika seseorang Datuk Undang baharu dilantik. Inilah peluang bagi rakyat bertemu pemimpin tempatan. Yang Amat Mulia Tuku Besar Seri Menanti. Nak jadi nelayan kena tempur, ribut, kena tahan hati lah. Kalau kata setakat ombak kecil ni dah patah hati, lebih baik tak payah jadi nelayan. Pantai Puteri Melaka, lubuk belangkas yang menjadi sumber rezeki nelayan di sekitar. Amir Khamis, antara nelayan pesisir pantai di sini. Sejak 2 tahun lalu, dia memasang jaring di persisiran pantai untuk memerangkap belangkas. Pagi ini, dia memeriksa jaring untuk meninjau hasil tangkapannya. Kawasan pantai yang berpasir menjadikannya lokasi sesuai untuk memerangkap belangkas. Belangkas betina akan bergerak dari tengah laut ke pesisiran pantai untuk bertelur. Jaring perlu dipasang di dasar laut untuk memerangkap belangkas yang bergerak ke pantai. Namun, tidak semua belangkas yang terperangkap akan diambil. Hanya belangkas betina dipilih, manakala jantan akan dilepaskan. Yang jantan ni kita tak ambil sebab apa, dia tak ada mempunyai telur. Yang betina dia nelayan ambil untuk buat masakan. Yang jantan ni kita lepaskan balik untuk biar dia cari pasangan yang baru. Sementara Amir menangkap belangkas di pesisiran pantai, nelayan lain yang memasang rawai di tengah laut mula pulang dengan hasil tangkapan mereka. Nelayan yang menggunakan teknik rawai akan menurunkan lebih 1,000 mata kail untuk menangkap ikan yang besar seperti kerapu. Jam 11 pagi, Amir bergegas untuk mendarat botnya sebelum air surut. Rakannya, Zaini Abdul Majid, bersiap sedia di pantai untuk membantu Amir dengan botnya. Paip getah yang dipotong setengah diletakkan di atas pantai untuk membantu bot melajak ke atas. Nelayan akan memecut bot mereka dengan laju. Jika mereka gagal, bot akan tenggelam. Cara mendarat yang tadi tu untuk lajak, elakkan daripada ombak besar tepi pesisir pantai. Cuma kita dapat ke ujung perahu tu lepas daripada air tu cukup selamat. Pada masa sama, ramai lagi nelayan sedang mendaratkan bot masing-masing. Nelayan yang mempunyai enjin lebih berkuasa akan melajak sehingga ke dalam pondok simpanan bot mereka. Cabaran utama dia masa ombak besar. Kita tak dapat kontrol steering.
Sementara itu, jaring yang digunakan untuk memerangkap belangkas diapungkan di dasar laut dan setinggi 1 meter. Ni batu ni akan jejak pada dasar. Pelampung, tegang, dia akan jaring jadi macam ni. Belangkas jalan, dia ke belakang. Dia mesti langgar pada jaring. Mesti masuk. Untuk mengenali jantina belangkas memerlukan mata yang tajam. Kalau tengok daripada atas, dia tahu ke nak jantan ke betina? Kalau tengok atas pun kadang-kadang boleh bezakan antara besar dengan kecil lah. Yang ni belangkas jantan. Biasa dia kecil sikit daripada belangkas betina lah. Lagi satu, kita akan tengok pada kaki dia. Kaki belangkas jantan, dia macam ni lah. Ada lain. Betina punya, kaki dia lain. Tak sama. Pagi ini, Amir berjaya menangkap hampir 60 belangkas, tetapi kebanyakannya jantan dan perlu dilepaskan. Belangkas betina pula akan dijual sekitar RM4 seekor kepada peraih. Apa cabaran nak siang belangkas ni? Dia kita siang hidup ni, kaki dia ni. Bila kita potong, dia akan bergerak-gerak. Jadi kita nak kontrol kaki dia. Kena pegang kaki dia. Potong dia. Kalau pisau tak cukup tajam, kita susah. Isi tak banyak. Okay, untuk yang racunnya, yang kata tak boleh makan, ini dia lah. Tali perut dia lah. Yang ini yang kita tak boleh makan, yang ini lah. Khusus dia ni. Tak boleh, kalau masa kita siang, tak boleh pecah, tak boleh putus, tak boleh, itulah. Ni daripada maknanya, daripada ini mulut dia, sampai ke ekor dia lah. Itu je yang bahayanya lah. Boleh menyebabkan mabuk orang yang makan ni. Masak untuk makan ni, kebanyakan orang yang ada masak asam pedas, yang ada orang ikut masak lemak cili api, yang ada orang boleh buat kerabu. Itu bergantung pada masing-masing punya cita rasa nak masak lah. Selera nak makan lah. Tapi biasanya kat sini macam mana dia orang masak? Biasa dia orang masak lemak cili api lah. Nelayan yang pulang lewat petang semasa air surut akan menggunakan teknik lain untuk mendaratkan bot mereka. Kabel akan diikat pada bot dan sebuah jentera di darat akan menariknya ke dalam pondok. Berbanding dengan teknik melajak yang menyebabkan ia bergesel dengan pasir dan batu kecil, teknik ini mengurangkan kerosakan pada bot yang diperbuat daripada gentian fiber. Farid! Okey! Apa yang nak kita makan, ikan yang katakan harga yang mahal-mahal, kita dapat. Orang yang gaji beribu pun belum tentu lagi makan ikan yang hidup-hidup yang kita tangkap. Sudah menjadi rutin bagi Amir untuk turun ke laut setiap hari. Laut menjadi lubuk rezekinya dan hasil tangkapan turut dijadikan hidangan buat keluarga. Namun ada kalanya dia akur dengan keadaan cuaca yang tidak mengizinkannya keluar mencari rezeki. Beginilah lumrah hidup nelayan yang bergantung harap pada hasil tangkapan di laut. Tak tentu. Tengok pasang surut, kita nak turun. Peredaran jam. Kalau kita nak pergi, tengok keadaan, cuaca. Bukannya hari-hari boleh turun. Amir sedar hidup sebagai seorang nelayan penuh dengan risiko. Semuanya sedia dihadapi demi kelangsungan hidupnya sekeluarga.
Nak jadi nelayan kena tempuh ribut, gelombang yang besar, kena tahan hati lah. Kalau kata setakat ombak kecil ni dah patah hati, lebih baik tak payah jadi nelayan. Rezeki nelayan tidak menentu. Ada kalanya Amir pulang dengan tangan kosong walaupun seharian di laut. Namun selagi terdaya, golongan nelayan seperti Amir sedia menghadapi apa jua cabaran di Lautan Biru demi rezeki yang halal. Kita lihat daripada segi kehidupan lah. Kita kerja, kita makan, kita minum, kita enjoy. Ada orang enjoy main bola, ada orang enjoy main badminton. Saya enjoy pergi tengok orang senyum. Hari ini, Kuan Chi Heng, 54 tahun, membeli barangan runcit untuk disedekahkan kepada golongan yang memerlukan. Berasal dari Puchong, Selangor, Kuan juga mesra dengan panggilan Kentang. Seorang yang berjiwa murni, Kuan giat menjalankan kerja-kerja amal khususnya demi kesejahteraan masyarakat miskin yang menetap di bandar. Usaha Kuan mendapat perhatian ramai dan kisahnya sering tular di media sosial. PPR Bukit Jalil. Kuan menghantar barangan runcit kepada keluarga Rahimah Rahim yang menetap di sini. Rahimah merupakan seorang ibu tunggal dan mempunyai 4 orang anak. Keluarga Rahimah mula mendapat perhatian daripada Kuan apabila anak bongsunya disahkan menghidap kanser tulang. Siti Nur Juwita Aisyah telah menghidap penyakit itu sejak tahun 2013. Rahimah yang berniaga secara kecil-kecilan tidak mampu menanggung kos perubatan Juwita yang tinggi. Rasa bangga sangat. Akak terharu dek sebab apa bangsa Cina boleh bantu akak. Kuan merupakan pengerusi Community Policing Malaysia atau CP, sebuah badan bukan kerajaan NGO yang membantu pihak polis dalam membantras jenayah. Dia mula menyertai CP pada tahun 2008. Selama Kuan bergiat aktif dalam NGO ini, dia berpendapat ia boleh menjadi jambatan untuk membantu masyarakat miskin bandar. CP tu dia adalah satu konsep yang di mana kita orang ramai bekerjasama dengan polis. Khas untuk pencegahan jenayah. Pencegahan jenayah ini termaktub dalam apa orang kata, bukan saja kita pergi ronda, tetapi kita cari mengapa puncanya jadi jenayah itu. Selain itu, di bawah program intervensi CP, Kuan telah mewujudkan perkhidmatan pengangkutan 10 sen, ambulans 10 sen dan pasar 10 sen. Kita ni, manusia ni, bukan sentiasa akan miskin dan bukan sentiasa akan kaya. Kalau Tuhan nak miskinkan kita, sekali mata miskinlah. Maksud saya dalam miskin ni adalah daripada kesihatan, daripada kemudaratan yang lain-lain. Jadi bagi saya, bagi orang-orang miskin, jangan give up. Yang penting kita perlu keluar daripada keselesaan kita, out of the comfort zone. Community Policing mempunyai beberapa unit kenderaan yang digunakan untuk membantu masyarakat. Setakat ini, CP mempunyai 3 buah ambulans, sebuah kereta dan 2 buah motosikal. Sewaktu kecemasan, unit motosikal akan digunakan untuk menghantar pasukan perubatan sebelum ketibaan ambulans. Unit kecemasan CP beroperasi setiap hari Isnin hingga Jumaat bermula jam 7 pagi hingga 7 petang. Sukarelawan yang berada di dalam pasukan ini sentiasa bersiap sedia untuk menerima panggilan kecemasan daripada hospital.
Selain itu, unit ini juga sedia berkhidmat untuk membantu masyarakat miskin yang memerlukan bantuan ambulans dan pengangkutan. Semuanya disediakan dengan bayaran 10 sen sahaja. Delhamin Nasiri mesra dengan panggilan Amin, antara sukarelawan CP. Tugasnya untuk menjalankan perkhidmatan pengangkutan kepada masyarakat miskin di sekitar Kuala Lumpur. Selamat pagi, boleh saya bantu? PPA Bukit Jalil, Blok E. Okey, saya akan sampai dalam 10 minit dan 15 minit. Okey. Matlamat utama perkhidmatan pengangkutan 10 sen ini ialah untuk membantu golongan miskin pergi ke hospital. Kadangkala Amin memulakan harinya seawal jam 5 pagi demi membawa penumpang ke hospital mengikut masa yang ditetapkan. Tugasnya bukan sekadar membawa penumpang ke destinasi yang hendak dituju, tetapi lebih lagi. Hari ini, Amin akan menghantar seorang OKU yang terlantar ke klinik kesihatan. Berbeza dengan perkhidmatan pengangkutan lain, Amin perlu ke rumah penumpang istimewa ini untuk membawanya ke kenderaan. Teh Hui Hong, ibu tunggal kepada anak istimewa, sering mendapatkan perkhidmatan pengangkutan 10 sen ini. Tahap kesihatan Teh yang tidak menentu menyebabkan dia kadangkala tidak mampu untuk menguruskan anaknya. Tesi Mayamaha pergi balik Mayamahamnya. Tesi lagi bayar wang, lagi mau balik bayar wang. Saya makan hama malam tak cukup lah. Angkat saya pergi hospital, saya nak pergi hospital, tak cukup wang lah. Saya satu latuk lah. Satu naik teksi. Teh bersyukur kerana terdapat perkhidmatan pengangkutan 10 sen dan pemandu yang komited seperti Amin sedia membantu. Bagi Amin pula, dia berpuas hati kerana dapat memberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan tanpa mengira perbezaan latar belakang, bangsa maupun agama. Namun, Amin tidak menafikan terdapat individu yang menyalahgunakan perkhidmatan pengangkutan 10 sen ini. Memang ada, kita akui memang ada menyalahgunakan. Diorang kok minta bantuan kita dan orang tu bagi alamat, bagi lokasi untuk lokasi saya yang saya boleh tahu pergi. Dan saya pergi, saya dapat panggilan, saya pergi. Dan bila saya sampai di lokasi yang saya ditujui, tiba-tiba saya kau balik tak jadi. Sementara itu, di unit kecemasan CP, Kau Yi Ten dan pasukannya mempunyai tugas yang berbeza dan lebih mencabar. Setiap hari, mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap ambulans. Pemeriksaan sangat penting bagi memastikan setiap peralatan di dalam ambulans lengkap dan berfungsi dengan baik. Ini agar kenderaan sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang situasi kecemasan. Ruangan yang tak mengizinkan, mereka akan call kami melalui kawan, melalui telefon dan melalui Facebook semua. Mereka akan dapat nombor telefon kami, mereka akan call kami. Dan lepas kami double confirm, kewangan mereka memang tidak mengizinkan dan kami akan keluar ambulans kami untuk bawa dia. Itu panggil ambulans proses. Ambulans proses kami untuk banyak, kami cuma bantu orang miskin sahaja. Perkhidmatan ambulans 10 sen bukan sekadar menghantar pesakit ke hospital. Unit kecemasan ini turut dianggotai 3 orang pembantu perubatan yang sedia memberi rawatan dan pemeriksaan secara percuma. Perkhidmatan ini khusus bagi pesakit yang kurang berkemampuan. Hari ini, pasukan kecemasan ditugaskan untuk membawa seorang pesakit strok ke hospital berdekatan. Berbeza dengan pesakit yang dihantar menggunakan perkhidmatan pengangkutan 10 sen, pesakit ini memerlukan perkhidmatan ambulans memandangkan keadaan kesihatannya yang kurang memuaskan.
Pasukan Kecemasan Community Policing ini telah bekerjasama dengan beberapa hospital tempatan untuk memberikan perkhidmatan ambulans kepada mangsa kemalangan di sekitar kawasan Puchong. Sejak perkhidmatan ambulans 10 sen diperkenalkan di Selangor pada tahun ini, ia telah berjaya mengurangkan beban masyarakat miskin bandar yang memerlukan bantuan perubatan. Nanti tu dia sakit stroke dan kerana kewangan, kerana anak dia kena jaga mak dia dan tidak dapat kerja, sebab tu mereka mengalami kewangan keluarga. Dan apa yang taksi ambulans terus saya boleh buat adalah kami cuba tolong hantar pasien, hantar mak dia di hospital secara 10 sen. Unit Kecemasan telah memberikan bantuan khidmat ambulans 10 sen kepada keluarga ini sejak awal tahun 2017. Mereka akan menghantar pesakit ke hospital sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk mendapatkan rawatan susulan selepas pembedahan. Kos yang dikeluarkan setiap kali menghantar pesakit ke hospital boleh mencecah RM150, namun bayaran yang dikenakan kekal pada harga 10 sen. Usaha yang dilakukan oleh Kuan dalam membantu masyarakat miskin menjadi satu kepuasan baginya. Sikap suka membantu ini lahir di dalam dirinya yang sangat cintakan negara dan ingin melihat masyarakat Malaysia bersatu tanpa mengira bangsa dan agama. 108 Kuala Terengganu, berita terima jelas dan loud and clear. Sebenarnya saya berasal daripada satu keluarga yang sangat miskin. Kita lihat daripada segi kehidupan lah. Kita kerja, kita makan, kita minum, kita enjoy. Ada orang enjoy main bola, ada orang enjoy main badminton. Saya enjoy pergi tengok orang senyum. Jam 7 pagi. Pasar 10 sen telah mula dibuka di kawasan PPR Bukit Jalil. Pasar 10 sen merupakan salah satu program intervensi CP dalam membanteras jenayah. Inisiatif ini diharap dapat meringankan beban masyarakat sekitar sekaligus mengurangkan kadar jenayah seperti kecurian. Amin telah diberi tanggungjawab untuk menjaga dan mengumpul barangan yang disumbangkan oleh orang ramai. Setiap satu akan dijual dengan harga serendah 10 sen. Tolong bayar, jangan ambil terus belah. RM10 jadi satu 10 sen hari ini. Ini daripada Sabah dia kirim. Kita juga menggalakkan orang bersedekah lah. Orang akan bersedekah dan mereka rasa positif. Bila kita rasa positif, satu nation Malaysia ni positif, kita akan bergerak ke depan. Jadi bagi saya, banyak dia punya hikmah di bawah pasar 10 sen ni. Ya. Batul. Jalan. Kita boleh kurangkan beban tekanan hidup mereka melalui pasar 10 sen, melalui perkhidmatan 10 sen lain seperti ambulans, taksi 10 sen. Saya rasa itu amat penting. Kerana kita berikan keyakinan kepada mereka. Dia tak ambil percuma, dia beli, ada perkhidmatan tu, dia beli. Jangan main-main dia beli 10 sen. Kata pampers tadi 50 sen. Jauh. Kita bagikan dia perkhidmatan. Dia mampu beli bab itu ya. Kita bagi dia bab tu. So kita kalau bagi free kan, orang pun kata, aku ambil free ya. Dia terasa dia tak macam tak sedar hati. Jadi kita bagi 10 sen. Keprihatinan, pengorbanan, kasih sayang dan semangat cintakan tanah air. Merekalah antara dermawan yang berhati mulia, membantu masyarakat tanpa rasa jemu. Semoga dengan adanya insan seperti mereka akan lahir ramai lagi masyarakat yang prihatin untuk sama-sama membantu golongan yang memerlukan. Ya. Betul. Di pantai, cuma kita dapat ke ujung perahu tu lepas daripada air tu dia ke belakang. Dia mesti langgar pada jari.